Akhirnya terbongkar dalang dan juga plot terancang untuk jatuhkan kerajaan Negeri Sembilan dan juga Menteri Besarnya YB Aminuddin Harun, sahabat semua. Jadi nampaknya langkah Jalal ini bukanlah satu langkah yang dibuat tergesa-gesa, tetapi ia adalah satu plot terancang ya untuk jatuhkan kerajaan perpaduan madani di Negeri Sembilan. Siapakah antara dalang-dalang di antara mereka yang terlibat berbincang bersama untuk menjatuhkan kerajaan ini? Ayo kita lihat satu kenyataan ya, surat daripada Muhyiddin setebal 13 muka surat jawaban kepada PAS, dan dalam surat itu menceritakan bagaimana ya komplot terancang untuk menjatuhkan YB Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar di Negeri Sembilan. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, sahabat semua, dikatakan surat Muhyiddin kepada PAS mendedahkan plot untuk menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Madani di Negeri Sembilan. Ini satu yang menarik, sahabat semua. Ya, sebab sebelum ini UMNO Barisan Nasional Jalaluddin alias Langkah Jalal ini mengatakan ya mereka tidak berkomplot, mereka tidak merancang semuanya. Mereka kata, UMNO cakap apa yang mereka lakukan ini adalah demi untuk menegakkan institusi raja dan sebagainya. Sahabat semua, akhirnya bahwa semua itu adalah pembohongan, alasan semata-mata untuk menjatuhkan kerajaan dan juga merampas pentadbiran daripada YB Aminuddin yang mewakili Pakatan Harapan. Jadi satu surat setebal 13 muka surat didakwa daripada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin kepada PAS mendedahkan Perikatan Nasional telah mengadakan perbincangan awal dengan Parti UMNO mengenai usaha untuk menyingkirkan Menteri Besar Negeri Sembilan YB Aminuddin Harun. Surat bertarik 25 Mei menyatakan beberapa siri perbincangan berlangsung antara PAS dan juga Bersatu dan UMNO sebelum 14 adun UMNO Barisan Nasional menarik sokongan terhadap pentadbiran Aminuddin. Salah satu pertemuan tersebut diadakan di Ibu Pejabat Bersatu pada 24 April. Nampaknya sahabat semua, ini betul-betul terancang, rancangan untuk menjatuhkan kerajaan di Negeri Sembilan. Pertemuan pertama pada 24 April di Pejabat Bersatu melibatkan Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hasan bersama 3 adun PAS serta Setiausaha Agung Bersatu, Azmin Ali dan 2 adun Bersatu bagi menandatangani akuan berkanun. Menurut surat itu, perbincangan diteruskan pada sebelah malam hari yang sama. Siangnya di Pejabat Bersatu, malamnya di Hotel Pavilion dengan kehadiran Ketua UMNO Negeri Sembilan, tidak lain tidak bukan Jalaluddin alias serta beberapa adun parti UMNO. Perbincangan malam itu bersetuju supaya 14 adun UMNO menarik sokongan terhadap Menteri Besar terlebih dahulu sebelum 5 adun PN menyatakan sokongan. Wow, begitu terancangnya mereka, sahabat semua, untuk menjatuhkan kerajaan ya Negeri Sembilan. Ya, karena ketamakan, karena mahukan kuasa, mahukan wang ringgit. Inilah perbuatan tindakan yang amat-amat menyedihkan, sahabat semua. Tidak boleh menang dalam pilihan raya. Jalan singkat yang mereka buat untuk menebuk atap, menebukan kerajaan pintu belakang. Jadi dalam laporan ini juga bagi mengelakkan tuduhan bahwa Perikatan Nasional terlibat dalam gerakan tebuk atap untuk menumbangkan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan, 5 adun PN akan melihat dan memantau perkembangan selanjutnya menurut surat itu. Pada 27 April lalu, UMNO Negeri Sembilan mengadakan sidang media mengumumkan 14 adunnya menarik sokongan terhadap Aminuddin dengan alasan mereka hilang keyakinan terhadap beliau susulan krisis melibatkan 4 pembesar adat yang didakwa mau menyingkirkan yang di Pertuan Besar negeri itu.
Jadi nampaknya sahabat semua, alasan sebenar mereka adalah kononnya karena Aminuddin campur tangan ataupun gagal menangani krisis yang berlaku di Negeri Sembilan. Tapi sebenarnya itu cuma alasan. Yang menjadi tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan beliau dan merampas kerajaan. Itu sebenar yang dibuat, dirancang oleh PAS, UMNO dan juga Bersatu. Jadi pada 27 April, ini yang kita baca tadi ya, Adun UMNO telah menarik sokongan. Surat itu juga menyatakan Setiausaha Agung PAS dan Bersatu kemudian bergegas ke Seremban pada hari yang sama untuk berbincang dengan 5 adun PN bagi merangkah pendirian bersama demi menjamin kestabilan kerajaan negeri. Dan pada hari yang sama juga PN Negeri Sembilan menyatakan kesediaan bekerjasama dengan 14 adun PN bagi membentuk kerajaan baru demi kelangsungan pentadbiran kerajaan negeri dan menjamin kesejahteraan rakyat. Sokongan kepada UMNO bukan membuta tuli. Menurut surat itu lagi, Bersatu tidak pernah bersetuju untuk memberi sokongan membuta tuli kepada Presiden UMNO dan menyatakan sokongan total kepada UMNO. Sebab itu, kenyataan yang dikeluarkan dan dipersetujui bersama hanya bersedia untuk bekerjasama dengan 14 adun UMNO bagi membentuk kerajaan pintu belakang di Negeri Sembilan. Kononnya untuk menubuhkan kerajaan yang stabil dan menjamin kesejahteraan rakyat. Tapi hakikatnya tujuannya adalah untuk merampas kuasa, jawatan dan juga uang ringgit. Kemudian di dalam surat yang dihantar oleh Muhyiddin, tiba-tiba pula PAS ya mendiamkan diri. Jadi surat itu mendedahkan pada 28 April, Azmin telah menghubungi Taqiyuddin untuk membincangkan lanjut krisis politik Negeri Sembilan. Namun perbincangan tidak dapat diadakan karena Setiausaha Agung PAS mempunyai komitmen lain di Kota Baru. Dan menurut surat itu, keesokan harinya 29 April, Azmin sekali lagi menghubungi Taqiyuddin bagi mendapatkan nasihat selepas 14 adun ya UMNO dilaporkan kekal menyokong Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan. Jadi ya Bersatu berpendirian tindakan 5 adun PN untuk kekal bekerjasama dengan 14 adun UMNO tidak lagi sesuai. Azmin menyampaikan pendirian Biro Politik Bersatu supaya PN menarik diri daripada memberikan sokongan kepada 14 adun UMNO. Namun tiada sebarang jawaban yang diterima daripada Taqiyuddin menurut surat itu. Pada 30 April, Presiden UMNO Zain Abidin mengumumkan semua wakil parti itu di Negeri Sembilan terus menyokong Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan. Zain berkata, mereka tidak berniat mengambil alih pentadbiran negeri atau membentuk kerajaan baru melalui cara yang tidak demokratik. Surat Muhyiddin itu juga menyatakan, Azmin sekali lagi menghubungi Taqiyuddin pada 30 Mei bagi meminta untuk berjumpa dan berbincang tetapi tiada pengesahan diterima. Azmin juga mencadangkan melalui WhatsApp supaya Setiausaha Agung PN mengeluarkan kenyataan bahwa 5 adun PN menarik sokongan terhadap 14 adun UMNO setelah UMNO kembali menyokong Kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Taqiyuddin memaklumkan beliau akan membawa cadangan Bersatu itu dalam mesyuarat pimpinan PAS pada 5 Mei, namun PAS gagal memberikan sebarang maklum balas kepada cadangan Bersatu menurut surat itu lagi. Jadi tindakan adun Bersatu Negeri Sembilan menarik balik sokongan terhadap UMNO merupakan antara isu yang disebut Presiden PAS Hadi Awang sebagai puncak parti itu menilai semula hubungan dengan Bersatu. FMT menghubungi Ketua Penerangan Bersatu untuk mendapatkan komen berhubung surat Muhyiddin itu. Semalam Muhyiddin berkata beliau menerima surat daripada PAS mengenai hubungan dengan parti itu dan akan membawa ke mesyuarat Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk diteliti secara mendalam. Jadi sahabat semua, akhirnya segalanya terbongkar. Bahwa apa yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional di Negeri Sembilan bukanlah suatu yang spontan. Kononnya untuk memperjuangkan hak ya atau institusi diraja. Tapi sebenarnya ia adalah satu tindakan terancang yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Madani di Negeri Sembilan. Begitu menyedihkan sahabat semua, parti-parti yang digelar sebagai Parti Melayu ini sanggup berkomplot menjatuhkan kerajaan demi ya untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapat jawatan ya dengan menubuhkan kerajaan pintu belakang. Syukur alhamdulillah karena segala rancangan,
segala cara mereka untuk menubuhkan tapi itu tidak berlaku dan tidak berjaya sahabat semua. Jadi hari ini, malam ini, sekarang ini dikatakan PAS bakal membuat kenyataan yang mungkin memberikan kejutan kepada Parti Bersatu. Adakah keputusan PAS ini disebabkan surat respon daripada Muhyiddin Yassin setebal 13 muka surat ini? Ya, apabila surat ini telah didedahkan, dia mendedahkan PAS adalah salah satu dalang komplot dalam menjatuhkan Kerajaan Negeri Sembilan. Mungkinkah mereka begitu marah dan hilang sabar dengan Parti Bersatu yang membongkar perkara ini, sahabat-sahabat semua. Karena itu malam hari ini dikatakan PAS akan membuat keputusan besar yang memberikan isyarat yang membuatkan Bersatu kelam dan juga mungkin akan ditinggalkan atau diceraikan oleh PAS ya semata-mata mungkin ya untuk bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Jadi sahabat semua, jangan terkejut dengan pengumuman yang bakal dibuat ini. Dia ada beberapa kemungkinan. Mungkin mereka akan tinggalkan Bersatu dan sekaligus mereka akan bersama dengan UMNO karena UMNO ya dan juga PAS sebelum ini diakui sendiri oleh Presiden UMNO. Mereka ada pertemuan ya walaupun presidennya tidak menghadiri pertemuan itu, tapi Zaid sendiri menyatakan mengesahkan pertemuan pemimpin PAS dan juga UMNO untuk membincangkan kolaborasi. Jadi adakah mereka akan bekerja sama ya dalam pilihan raya Negeri Sembilan dan juga di Negeri Johor? Kita tunggu dan lihat. Kalau ianya akan berlaku sahabat semua, ini akan menjadi satu alasan besar untuk rakyat sekali lagi menolak Parti UMNO Barisan Nasional, Parti PAS, Parti Bersatu pembangkang yang ada di dalam negara kita ini. Jadi sahabat semua, satu pendedahan yang amat-amat besar dan akhirnya kita ketahui bahwa dalang dan apa yang dilakukan di Negeri Sembilan ini adalah satu plot terancang, bukannya secara spontan. Ia telah dilakukan, ya mereka telah meeting beberapa kali, ya untuk merancang menjatuhkan kerajaan dan juga Menteri Besar YB Aminuddin Harun. Sahabat semua, jika surat yang dinyatakan oleh Muhyiddin itu mempunyai kebenarannya, harus diingat, harus kita memberikan pengajaran kepada UMNO Barisan Nasional, kepada PAS Bersatu dalam pilihan raya negeri di Negeri Sembilan dan juga di Negeri Johor ini. Kalau hari ini mereka boleh berbincang di belakang kita untuk menjatuhkan kerajaan, tidak mustahil sahabat semua. Mungkin satu perbincangan telah diadakan untuk menjatuhkan kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan, kerajaan madani. Kita tahu ianya boleh berlaku seperti mana yang telah mereka lakukan di Negeri Sembilan. Apa pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.